Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang dihormati Tuan Mat Rosli, pensyarah bagi subjek MPU 3112 Bina Insan Guru. Okay. Jadi nama saya Wan Khairuddin bin Wan Hussein dari Unit Pendidikan Islam 2 PISMP ambilan Jun 2021. Jadi saya akan membentangkan sedikit laporan reflektif mengenai aktiviti Bina Insan Guru yang berlaku pada tarikh 15 hingga 19 Ogos. Jadi pada awalnya pada tanggal 15 Ogos kami bertolak pada jam 8 pagi dan tiba di tempat, dan semua pelajar tiba di tempat perkhemahan pada jam 12 tengah hari kerana terdapat banyak perkara yang perlu disiapkan. Contohnya untuk mengambil khemah di sekolah-sekolah. Setelah selesai aktiviti pemasangan khemah, kami diarahkan untuk mengulang kaji aktiviti pemasangan tali, aktiviti tali yang telah pun diajar dalam unit beruniform. Pada malam kami diarahkan untuk ke Dewan untuk membuat refleksi dan latihan dalam kumpulan bersama ahli-ahli kumpulan. Pada hari kedua, aktiviti diteruskan lagi dengan solat subuh secara berjemaah dan sedikit santapan moral, dan seterusnya Malaysia Cergas, dan aktiviti yang dijalankan pada hari yang kedua ialah membina rakit dengan aktiviti apungan air. Dan pada hari yang ketiga kami melakukan aktiviti ikhtiar hidup, mengembara dan ikhtiar hidup, yang mana kami perlu berjalan lebih kurang 5 km dari tapak perkhemahan untuk pergi ke satu stesen hingga ke satu stesen. Sampailah stesen yang ke-6 dan kami perlu memasak. Setelah tiba di stesen ke-6, kami perlu memasak makanan untuk dimakan bersama ahli kumpulan yang lain. Pada hari yang keempat kami melakukan aktiviti flying fox dan abseiling, dan aktiviti ini diketuai oleh Encik Zulfika, dan kami diarahkan melakukan aktiviti ini secara berkumpulan. Dan pada malam tersebut, pada malam hari yang keempat, iaitu malam yang terakhir, kami mengadakan aktiviti malam kebudayaan, yang mana setiap kumpulan sudah pun diberi tema dan setiap kumpulan perlu melakonkan ataupun perlu membuat persembahan di hadapan semua pelajar BIG. Seterusnya, pada hari yang kelima, kami bergotong royong mengemaskan tapak perkhemahan dan mengadakan majlis penutup. Setelah itu, pada jam 12 tengah hari kami bersurai dan pulang ke APG. Okay, seterusnya kita masuk kepada analisis SWOT sepanjang aktiviti BIG dijalankan. Okey, yang pertama kita pergi kepada kekuatan, yang kedua kelemahan, dan yang ketiga cadangan penambahbaikan. Okey, kita pergi pada satu persatu, iaitu kekuatan dahulu. Okey, antara kekuatan yang telah dikenal pasti adalah daripada aspek persiapan peralatan fizikal dan mental yang lengkap untuk menyertai aktiviti Bina Insan Guru ini.
Dalam hal ini, saya dapat menyediakan peralatan-peralatan yang perlu digunakan sepanjang aktiviti BIG berlangsung dengan lengkap. Contohnya, pakaian, makanan, minuman dan peralatan-peralatan yang lain. Okey. Seterusnya, saya juga telah membuat persiapan mental dan juga fizikal yang baik untuk mendapati cabaran yang dijangka sepanjang aktiviti BIG tersebut. Seperti yang kita tahu, aktiviti BIG ini akan melatih mental dan akan menguji tahap mental dan fizikal kita. Oleh itu, sebelum mengikuti aktiviti BIG ini, saya telah memperoleh waktu rehat yang mencukupi untuk memastikan tenaga yang optimum sepanjang BIG dan di samping kestabilan mental dan emosi agar tidak mudah berputus asa dalam melakukan apa sahaja aktiviti yang dijalankan sepanjang BIG berlangsung. Okey, seterusnya kita pergi kepada kekuatan yang kedua, iaitu kekuatan dalam mengaplikasikan kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari secara teori. Contohnya, kemahiran ikatan dan simpulan, kemahiran apungan di air, kemahiran ikhtiar hidup dan sebagainya. Okey, dalam hal ini saya telah berjaya mengaplikasikan kemahiran tersebut dengan baik. Contohnya dalam kemahiran ikatan dan simpulan. Okey, pada kemahiran ikatan dan simpulan, saya dapat mengaplikasikannya semasa menyiapkan rakit untuk berlayar bersama ahli kumpulan. Saya dapat mengaplikasikan seterusnya saya dapat mengaplikasikan kemahiran ikhtiar hidup seperti memasak nasi tanpa menggunakan periuk elektrik dan lain-lain lagi. Dan kekuatan yang ketiga, kekuatan yang telah saya dapati, iaitu dari aspek kesihatan, yang mana saya tidak jatuh sakit sepanjang aktiviti berlangsung sepanjang 5 hari. Dalam hal ini, saya mempunyai tahap kesihatan yang baik untuk mengharungi aktiviti-aktiviti lasak. Justru sepanjang tempoh BIG, saya dapat menjalankan semua aktiviti dengan baik dan tidak mudah jatuh sakit walaupun menghadapi pelbagai cabaran. Seterusnya, kita tengok kepada kelemahan sepanjang BIG berlangsung yang terdapat pada diri saya. Okey, antara kelemahan yang terdapat pada diri saya sepanjang BIG berlangsung ialah dari aspek ketahanan fizikal, yang mana kami terpaksa tidur dalam keadaan cuaca yang sangat sejuk. Pada malam hari, hujan dan membuatkan saya tidak dapat tidur lena dan tidak cukup rehat. Dalam pada itu, sepanjang BIG berlangsung, perubahan cuaca, terdapat banyak perubahan cuaca yang berlaku. Contohnya semasa aktiviti rakit, ketika kami sedang membuat rakit, dari panas tiba-tiba hujan, dan perkara sedemikian memberi cabaran kepada saya, terutama saya tidak mampu untuk menahan cuaca yang sangat sejuk pada ketika itu. Bukan itu sahaja, antara kelemahan yang lain ialah dari aspek jati diri saya untuk menghadapi haiwan-haiwan di hutan. Contohnya seperti nyamuk, lintah, pacat,
ada anjing liar dan sebagainya lah. Perkara sedemikian membuat saya terasa, membuat diri saya menjadi tak tentu arah dan perlu meminta pertolongan daripada rakan-rakan yang lain. Jadi oleh itu, cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan untuk menghadapi kelemahan yang saya lalui sepanjang aktiviti BIG berlangsung. Yang pertama sekali ialah dari aspek ketahanan emosi untuk membina ketahanan fizikal. Oleh itu, saya haruslah bersabar dan sentiasa berfikiran positif untuk menghasilkan, untuk berdepan dengan pelbagai situasi yang berlaku sepanjang BIG tersebut. Kegagalan untuk membina ketahanan emosi dan fizikal akan mengakibatkan saya gagal mencapai objektif pelaksanaan BIG. Oleh itu, untuk membina ketahanan diri, saya tidak harus berputus asa dengan mudah dan tidak boleh cepat mengalah dalam mendepani situasi yang mencabar. Perkara ini membuatkan kita sebagai seorang guru akan lebih bersedia untuk masa hadapan. Contohnya apabila kita diposting ataupun apabila kita dihantarkan ke tempat pedalaman semasa posting nanti. Okey. Jadi cadangan penambahbaikan yang kedua ialah untuk menghadapi serangga-serangga dan hidupan liar di hutan. Saya seharusnya menyediakan bahan-bahan pencegah haiwan-haiwan tersebut. Contohnya seperti nyamuk tadi. Seperti nyamuk, saya sediakan ubat nyamuk ataupun reset ataupun apa-apa sahajalah. Jadi perkara-perkara ini akan membuatkan saya lebih bersedia untuk masa hadapan. Okey. Jadi secara kesimpulannya BIG ini sangat memberi kesan yang amat dalam terhadap diri saya, dan bukan sahaja terhadap diri saya tetapi terhadap rakan-rakan saya yang lain juga. Kerana perkara-perkara ini akan membuatkan diri seorang guru akan lebih bersedia untuk berdepan dengan apa jua situasi yang akan datang. Jadi sampai di sini sahajalah pembentangan refleksi BIG saya. Sekian, terima kasih.